Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya Jismi Barat. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kuliah kita untuk produk pengolahan susu yang berupa materi tentang industri keju. Sebelum kita mulai perkuliahan ini, kita akan tonton dulu sebuah video bagaimana industri keju itu berkembang atau bagaimana keju itu dibuat. Kita akan saksikan bagaimana industri keju atau pembuatan dari keju Swiss. Oke, Mbak Puspa kan tinggal di sini udah berapa lama, Mbak? Sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun ya? Ya. Dan terus ini gimana tuh? Tinggal di tempat yang saljunya tebal sekali nih. Ya, banyak yang bilang, oh kamu orang Bali, dari pantai, tinggal di gunung, di salju yang sangat tinggi. Itu sebuah tantangan sih. Oke teman-teman, jadi sekarang kita udah di depan tempat pembuatan kejunya, tempat Mbak Puspa kerja, namanya Berkeserai Goms. Jadi keju gunung namanya. Halo. Halo, kita sama Mbak Puspa. Sekarang Mbak Puspa mau jelasin kita, mau ngajak kita jalan-jalan ke dalamnya ya. Ya, Yuk Mbak Puspa. mari silakan. Jadi di sini sebelum bisa masuk ke tempat pabriknya itu, kita harus pakai ini ya. Saya mau jelaskan dari awalnya dulu, dari para petani susunya dikolek oleh supir transportnya di dalam tang ini. Oh, ini truk ya? Jadi Ini truk yang khusus ya dari petani, mereka kolek satu-satu. Itu tiap pagi datangnya Mbak? Tiap pagi jam 5 pagi dia sudah pergi. Oke. Sudah mulai untuk kolek dari sapi-sapinya. Tiap jam 5 pagi? Jam 5 pagi ya, karena mereka merah susunya para petani itu sangat pagi sekali. Di sini juga ada berbagai sistem di truk ini. Wow. Ini di dalam truknya nih ya? Susu di dalam sana, sebelum susu dari dalam truk itu ke tempat kita, di mana di ruang produksi itu, ada beberapa metode di sini harus diperhatikan. Ini namanya loop outsider. Loop inside. Outsider. Upside. Kayak dia itu ambil loop di dalam susu. Jadi biar susunya tuh nggak ada Udaranya. Kalau ada udara di susu itu, di kejunya itu nanti kayak ada lubang yang tidak kita inginkan. Jadi tadi Mbak Puspa bilang suhunya 5 derajat ya dari tangki tadi. Ya, karena optimal susu disimpan itu harus di bawah 10 derajat. Harus di bawah 10 derajat. Ya, karena ada bakteri asam susu itu. Kalau kita tidak dinginkan di bawah 10 derajat dalam waktu 20 menit, setiap 20 menit bakteri itu double. Jadi susunya cepat asam. Di sini kita ada namanya thermisation. Itu untuk menghangatkan susu dari truk itu yang dari 5 derajat. Tentu kita tidak pakai api untuk menghangatkan, karena kita harus benar-benar temperatur yang diinginkan untuk bakteri kita bekerja di mesin di tempat yang besar itu. Di sini adalah sistem di mana kita bisa kita program, mengatur suhu berapa yang kita inginkan sampai di final tempat yang besar tadi itu. Kalau saya di sini saya selalu pakai 35 derajat. 35 derajat ya? Ya, dari 5 derajat di truknya itu sampai ke tempat yang besar tadi itu sampai 32,5 derajat. Wow, benar-benar sangat teliti sekali ya, detail, sangat Iya, detail. sangat detail. Tadi teman saya sudah masukkan ke sana, sudah dimasukkan. Kita diamkan dulu 30 sampai 35 menit. Kalau saya tunggunya pasti sampai 35 menit. 35 menit aja, nggak lama ya? Enggak. Habis itu baru dipotong. Habis itu dipotong dengan pisau ini, Oke. dengan menggunakan mesin ini. Mesin tadi. Ya. Oke, nanti sesudah 35 menit terus susu yang sudah
kayak puding itu dipotong, kita kasih tambahan air hangat lagi, kita cuci dan kandungan air itu sedikit berkurang. Sesudah itu dengan kalau sudah temperatur sudah bagus, kandungan airnya sudah bagus, kita kirim ke sini. Ke tempat ini ya. Ya. Oke. Tapi airnya ini kita buang dulu. Jadi dari pipa ini mengalir ke sini ya. Dari pipa ini dipenuhin di sini. Dipenuhin, oke. Lalu terus kita Press. Dan air itu berkurang lagi. Di pressnya pakai apa tuh? Kita tutup pakai ini. Jadi ada kayak semacam alat ini, apa kayak metal besi-besi ini, nanti di press gitu ya. Wow. Ini sampai 4 bar ini. Sampai 4 bar, jadi di press itunya 4 sampai 5 bar. dengan kekuatan hidrolik ya, Ya, 4 hidrolik. sampai 5 bar. Ya. Dan airnya bakal keluar lagi. Airnya bakal keluar lagi. Oh, makanya tadi harus dipotong lebih kecil kalau misalnya mau airnya lebih banyak yang keluar gitu ya. Ya. Oke, dari sini nanti masuk Dipotong-potong, kemana? Dipotong-potong. kotak-kotak gitu, Ya. masukkan ke sini. Oke, dimasukkan ke ember ini. Oke. Oke, wow, oke, dimasukkan ke Terus, ember. Itu dua. ada lubangnya ya? Ada lubangnya karena biar airnya keluar. Oke. Terus 2 kali 30 menit ditekan lagi dengan ini 2 kali 30 menit. Pakai di dalam ember itu? Ya, Wow, oke. ditekan lagi terus Oh, makanya ada bentuknya bulat-bulat seperti ya itu ya? untuk menekan itu. Menekan ember tadi. Ya. Oke, setelah di press itu selesai? Kita ambil satu-satu, masukkan ke sini. Kita tunggu sampai sore. Tidak sampai sore itu bakteri itu Bakal matang ibaratnya. matang, fermentasinya itu sampai pH-nya itu cukup. So, kannst du noch mal erzählen, was das ist? Und das sind Kaseinmarker, das ist einfach ein Identifikationspass mit der Charge, wo man dann die Sortorganisation, also was für einen Käse, Raclette Volle, dann eine Rückverfolgbarkeit mit Nummern, die Hygienezulassungsnummer, Bioknospen, Zertifizierungsstelle und plus wird dann noch das Datum aufgestempelt. das ist Qualitätsmerkmal, ne? Ja, Okay, dann kommt für alles für die kontrolliert. Rückverfolgbarkeit, für das Qualitätsmanagement. Oke. Sekarang diapain nih Mbak? Karena kita sudah tunggu tadi 35 menit, Ya. sekarang kita dengan perlahan-lahan kita memulai untuk memotong. Di sini penting sekali untuk pertama kali itu harus benar-benar Lambat ya? lambat, Nggak ya. boleh kebut-kebut ya? Kebut-kebutan itu nanti jadi banyak debu, kayak partikel-partikel kecil itu loh, kayak debu itu. Debu itu sangat tidak baik untuk keju karena debu itu bisa nanti saluran untuk keluarnya air atau molke, kita bilang molke itu ditutup karena debu-debu partikel kecil itu. Oh, jadi benar-benar airnya benar-benar keluar begini ya? Ya, kalau di bidang ini kita bilang air itu molke. Molke, dan nanti digunakan, oh ini yang dipakai buat rivella itu juga ini ya? Iya, ini molke. Molke ini kandungannya itu benar-benar bagus untuk alat kecantikan juga. Kadang saya juga tiap hari sedikit di muka juga. Iya, kayak masker itu pernah dengar kefir. Di Indonesia kan sekarang produk kefir itu banyak. Iya. Molke itu mereka buat dikirim molke dari kita juga itu dikumpulin terus dijual ke tempat untuk kayak spa, tapi industri besar itu Iya. untuk produksi kosmetik. Oke. Dan teman-teman, molke ini itu dipakai juga buat pembuatan sauerkraut. Jadi yang kalau kalian suka tahu orang Jerman, orang Swiss itu suka makan namanya sauerkraut, produksinya pakai molke ini juga.
Jadi teman-teman tadi ini kita dikasih molke sama Mbak Puspa dan molke ini apa Mbak? Kayak air di dalam susu, ada juga kandungan vitaminnya. Banyak masih vitaminnya. protein, masih sedikit lemak di dalamnya juga. Ada macam-macam ya, kita cobain ya. Manis kan? Manis ya, itu air. dari milk, Ya, kayak air putih tapi ada agak gulanya sedikit. Ya, gula itu dari milk, dari gula susu. So, Sie sind der Lehrmeister hier im Betrieb. Ja. Genau. Und wie ist das? Eine indonesische Frau mit dabei in Käseproduktion? Eigentlich gar kein Problem. Ja? Sie sieht etwas exotisch aus, aber passt gut in diese Region. Wenn man sieht Schnee und sie braun, ja, als braun-bräunliche Haut, man Ja. findet sie auf jeden Fall immer. Ja. Puspa ist sehr eine angenehme Person. Ja, ja, Sehr aufgeschlossen und immer motiviert. Ja. Und einfach Hut ab, ich habe sehr großen Respekt von ihr, in einer Ja. fremden Sprache die Ausbildung zu machen. Ja. Und Das- am Anfang natürlich gewisse Schwierigkeiten mit der Sprache, mit dem Deutsch, aber mittlerweile geht es recht gut. Natürlich auch ein bisschen mit der Integration, Ja? ist auch sehr wichtig. Ja. Ich finde einfach, Integration ist diesen Leuten von einem anderen Land, sagen wir es auch asiatischen Raum oder afrikanischen Raum, dass man denen eine Chance gibt. Ya, nah. Einfach als Arbeitsplatz oder eben wie jetzt mit Busa eine Ausbildung. Ya. Das finde ich sehr wichtig. Sekarang kita kemana lagi? Kita ke gudang atau ke ruangan di mana keju itu dituakan. Ah, jadi tempat penyimpanan kejunya ya. Keller. Wow, Käsekeller. Wow. Ini adalah raclette. Kalian pasti pernah dengar raclette Duale. Raclette Duale itu adalah produk yang hanya bisa diproduksi di Kanton Wallis karena itu paten dilindungi. Dilindungi ya. Ya, tempat patennya. produksinya ya. Ya, bisa sih buat raclette di tempat lain tapi tidak boleh dibilang raclette Duale tapi Swiss raclette. Oke. Wow. Ini raclette dari Jadi sini. bahkan produksinya pun dilindungi tempatnya ya. Jadi Iya. apa namanya ekonomi kotanya juga terlindungi gitu Iya. ya. Jadi misalnya kalau di Indonesia kita bisa bilang gudeg, yang bisa dibilang gudeg cuma boleh dari Jogja. Dari Jogja aja, Misalnya iya. seperti itu Iya. ya. Wow, oke. Ini keju yang masih muda tadi ya. Ini keju yang masih muda, saya lihat dulu kapan ini diproduksi, tanggal 14 Februari. 14 Februari. Pas Valentine's Day. Ah, wow, ini Valentine's Käse. Ya, Valentine's Day. Oh. Oh, ini yang masih muda juga, yang kecil-kecil ya. Ya, kecil-kecil. Wow, ini kalau udah hampir siap jual ya. Oh, ini sudah siap jual, Mbak. Itu yang resen, ya, itu yang resen. Tua sekali, semakin tua semakin keras rasanya. Wow, oke. Ini sudah siap jual semua. Ini saya cukup ngiler juga teman-teman. Jadi sebenarnya saya cukup ngiler juga ngelihat keju-keju ini. Kayaknya asik gitu ya, tinggal kita ambil, kita makan. Wie kommt es, dass Puspa hier arbeiten kann? Wie kommt das? Das weiß ich gar nicht, wie das entstanden ist, wenn ich ganz okay. ehrlich bin. Ich weiß einfach, dass sie in Zreckingen gewohnt hat, bei ihrem Mann, dem Valentin. Ja. Und irgendwie hat er dann gefragt, ob sie bei uns arbeiten können. Und dann hat sie die Lehre angefangen. Keine Ahnung. Ah, okay, wow. Das können auch Ausländer machen, weil Ja, wir in der wow. Käserei wir sind mehr Ausländer, als dass wir Schweizer sind. Sogar, okay. Das habe Wir ich sind nicht von gewusst. Portugal, von Eritrea, von Deutschland. Nein, wir sind, also Walliser haben wirklich nur eine Mitarbeiterin, die aus dem Wallis ist. Wow. Ja. Ja, wie arbeitet Puspa? So. Also ich finde es sehr interessiert, sehr fließig, schnell, begeistert, setzt sich auch für die Idee vom Ganzen extrem ein und Ja. lebt im Grunde genommen wie für das. Ja, okay. Mal. Ja. Also ich denke halt schon, auch für so einen kleinen Betrieb sind wir extrem Ja. Multikulti und bunt gemischt, aber das ergibt sich, das kann man nicht planen. Ja, okay. Ich kann ja nicht sagen, oh jetzt wünsche ich mir
einer von Großbritannien und dann, Ja, das ja. ergibt sich, das sind Ja. einfach so die Zufälle oder einfach die Genau. Fügungen. Okay, ja, das ist interessant, weil wir Indonesier essen ja eigentlich sehr wenig Fisch. Baik, tadi Anda sudah saksikan bagaimana contoh dalam pembuatan keju Swiss atau keju berlubang, di mana salah satu pekerja dari pembuatan keju Swiss ini adalah orang Indonesia yang berasal dari Bali. Nah, kita ketahui sendiri bahwa keju Swiss atau keju berlubang ini terjadi berlubang disebabkan karena adanya bakteri Propionibacter yang menjadikan atau metabolismenya menghasilkan karbon dioksida sehingga dia menjadi keju yang berlubang-lubang. Yang keju ini tentu sering Anda lihat kalau Anda menonton film Tom dan Jerry. Kita lanjutkan berikutnya. Apa itu keju? Apa itu keju? Dari keju merupakan suatu produk pangan yang berasal dari penggumpalan atau koagulasi dari protein susu. Susu yang digunakan untuk pembuatan keju berbagai macam, ada yang menggunakan susu sapi, ada yang menggunakan susu babi, kemudian susu kerbau, dan bermacam-macam susu yang ada. Tetapi yang umum digunakan untuk pembuatan keju karena ketersediaan stok yang cukup besar dalam pembuatan keju, yaitu susu sapi. Kalau kita lihat dari sejarahnya pembuatan keju, sebenarnya pembuatan keju bukan hal yang terencana, tetapi awal mula ditemukannya keju itu termasuk di antara produk by accident atau produk yang tanpa disadari terjadi dengan sendirinya. Pada awalnya, asal-usul keju diperkirakan ini berasal dari Timur Tengah, di mana keadaan ini terjadi ketika seorang pengembala sapi menemukan susu yang tersimpan di dalam tas kulit kambing membeku dan terfermentasi ketika tertinggal di gua. Kemudian kebetulan pria tersebut ada seorang pria yang sedang lapar memakan gumpalan susu tadi dan ia menyukai rasa susu yang ada. Nah, sejak itu sengaja susu kemudian difermentasi untuk menghasilkan makanan lalu kita dengar dengan keju. Nah, kita tidak bisa mengkiri bahwa sejarah ini mempengaruhi karena gumpalan digumpal tersimpan di dalam gua memberikan cita rasa pembuatan keju, sehingga sebagian dari pembuatan keju yang tradisional masih menggunakan penyimpanan yang cukup lama di dalam gua-gua atau kondisi-kondisi yang sangat dingin. Selain gumpalan, keju dipukul menggunakan tangkai pohon, dibungkus dan ditindih dengan batu sambil dibiarkan menjadi kering di terik matahari. Ini sejarah dari pembuatan keju. Namun hingga saat ini industri pembuatan keju itu sudah sangat berkembang, walaupun sebagian dari ketika kita mempelajari bioteknologi misalnya di semester lalu, ada yang menggolongkan bahwa keju termasuk dalam industri atau termasuk ke dalam bioteknologi konvensional. Tetapi kalau kita lihat dari perkembangan keju sekarang, industri keju sekarang, kita juga tidak bisa menyebutnya sebagai industri atau bioteknologi konvensional, bahkan menggunakan peralatan canggih, modern, dan teratur dan terstruktur dengan baik, dengan biaya operasional dan tenaga kerja yang tentu memiliki nilai yang tinggi atau income atau modal yang sangat besar. Seperti dalam video tadi yang kita saksikan. Nah, apa saja kandungan dari keju? Pada umumnya, kandungan keju tentu umum terdapat pada susu. Apa yang terdapat pada susu kandungannya, manfaat yang ada pada susu tentu umumnya ada pada keju. Di antaranya adalah lemak, karena susu banyak mengandung lemak, kemudian ada vitamin, sebagaimana kita ketahui bahwa susu pada prinsipnya adalah cairan laktasi yang digunakan untuk pertumbuhan dari hewan. Kalau dia sapi berarti untuk pertumbuhan anak sapi. Nutrisinya sangat-sangat lengkap di dalamnya. Kemudian ada mineral, kemudian ada isoflavon, ada lagi beberapa di antaranya mengandung fosfor, mengandung kalsium, karena untuk pertumbuhan tadi saya sebutkan pada
susu ini pada dasarnya untuk pertumbuhan anak sapi, sehingga kandungan kalsiumnya juga tinggi sesuai untuk pertumbuhan sapi itu. Keju sangat baik untuk menggantikan susu, terutama bagi mereka yang tidak menyukai susu. Ya, sebagian dari kita kemarin kita sebut intoleran dengan susu. Kemudian ada yang tidak tahan dengan susu atau tidak suka dengan susu. Nah, dengan adanya keju ini merupakan salah satu bentuk dari produk lain selain dari produk yang merupakan turunan dari produk susu, tetapi tentu memiliki rasa yang sudah sedikit berbeda dengan susu itu sendiri. Nah, secara garis besar, keju sebenarnya dapat dibagi dalam beberapa golongan tergantung dari siapa yang membaginya atau cara mandang pembagiannya. Pembagian keju dapat dibagi berdasarkan pemeramannya. Ada yang disebut dengan keju peram, ada yang keju tanpa peram. Pemeramannya sebagaimana yang kita tonton tadi, kita saksikan dalam video tadi, ada yang memeramnya selama 1 tahun, ada yang 2 tahun, bahkan ada yang sampai 5 tahun. Kemudian keju tanpa peram, langsung keju jadi langsung dikonsumsi. Kemudian keju peram masih dapat diklasifikasikan menjadi peram dengan bakteri dan peram dengan kapang. Nanti kita lanjutkan. Tadi kita buat keju, kita saksikan videonya dengan menggunakan keju Swiss, Propionibacter shermani misalnya bakterinya. Ada juga yang menggunakan Camembert, Penicillium Camembert atau keju Camembert misal. Diperam dengan kapang atau fungi. Kemudian berikut ini adalah contoh sifat-sifat keju berdasarkan klasifikasinya. Ada yang keju yang disebut dengan keju keras. Tadi kita tonton yang keju Swiss termasuk di antara yang keju keras. Keju ini mempunyai kadar air 30-35%, keras karena memang kadar airnya sudah dikurangi, sehingga dia kadar airnya tinggal sedikit, dan diperam dengan bakteri, contohnya adalah Romano cheese, Parmesan cheese, Asiago cheese, dan yang lainnya. Kemudian ada keju yang sangat keras, keju keras biasa. Jenis ini mempunyai kadar air dari 35% sampai 40% dan diperam dengan bakteri juga. Keju ini diklasifikasikan menjadi yang ada yang tekstur tertutup, contohnya adalah cheddar, yang keju Kraft yang kita tonton yang ada di TV. Kemudian Edam cheese, Gouda cheese, Colby cheese, provolone cheese, dan lain-lainnya. Kemudian yang teksturnya terbuka karena dia mempunyai lubang-lubang sehingga tidak harus ditutup dengan parafin atau penutup yang kuat, tetapi terbuka begitu saja difermentasi dalam keadaan terbuka. Contohnya adalah Swiss cheese, Emmental cheese, Gruyere cheese, ini diantaranya. Kemudian keju yang semi keras. Keju ini mempunyai kadar air lebih dari 40% sampai dengan 45% dan diklasifikasikan menjadi ada yang diperam dengan bakteri, contohnya brick cheese, diperam dengan kapang, contohnya Riquefort dengan fungi. Kemudian ada keju lunak. Keju ini diklasifikasikan ada yang menjadi keju peram dan keju tanpa peram. Keju lunak peram mempunyai kadar air 45% sampai 52%, terdiri dari yang diperam dengan kapang atau Camembert cheese dan yang diperam dengan bakteri misalnya Limburger cheese. Ini diantara keju-keju yang ada. Nah, bagaimana cara membuat keju? Secara umum pembuatan keju kita sudah tonton tadi. Yang pertama adalah bahan bakunya berupa susu. Boleh menggunakan susu sapi, susu kerbau, susu dan lainnya, tetapi umum yang digunakan adalah susu sapi. Susu tersebut kemudian dipasteurisasi. Setelah diprosesi, kemudian dilakukan pengasaman atau penambahan aksan atau bakteri tertentu sehingga dia menjadi asam. Kemudian baru setelah pembentukan dadih baru ditambahkan renetnya. Renet berarti adalah mikrobanya. Kemudian dadihnya diolah, airnya dibuang, kemudian disimpan atau ditambahkan garam, lalu kemudian baru dimatang. Tadi kita sudah lihat juga contoh bagaimana pematangannya, direndam dalam air garam, kemudian di ripening atau dimatangkan dalam kondisi keju Swiss 1 tahun hingga 2 tahun.
Sehingga dengan keadaan seperti ini, keju memang betul-betul matang dan siap untuk dikonsumsi. Tahapnya untuk pembuatan keju, yang pertama tentu masukkan susunya. Sebagaimana kita sebutkan tadi, susunya terlebih dahulu kita masukkan. Ini contoh pembuatan secara sederhana. Masukkan ke dalam gelas air mengalir, lalu tutup dengan kapas. Panaskan suhu segar tersebut pada butir A dalam autoclave pada suhu 250 derajat Celcius. Nah, ini kalau untuk yang skala kecil, skala sederhana. Kemudian setelah dingin, tambahkan bubuk kultur starter keju sebanyak 0,1% berat per volume, lalu aduk dengan pengaduk steril sampai homogen. Peram di dalam inkubator pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 sampai dengan 48 jam. Ini pemeraman singkat. Kalau tadi kita lihat dalam pembuatan keju Swiss, itu pemeraman sampai 3 tahun. Starter yang dihasilkan pada butir disebut dengan starter induk yang harus disimpan dalam lemari pendingin pada suhu 30 derajat Celcius. Apabila digunakan untuk pembuatan keju, starter induk pada butir E, butir E ini harus diperbarui kembali dengan cara yang sama seperti pada cara pembuatan starter induk. Ini untuk pembuatan keju sederhana dan ini untuk renetnya. Kita tidak terlalu fokuskan pada pembuatan renet karena memang renet ini kita bisa beli kalau kita mau buat, diantaranya renet untuk mozzarella misal, bisa dijual dan dibeli. Ini untuk perhitungan dosis penambahan larutan renet, di mana X sama dengan 100 dikali 10 per 1 dikali T. 100 adalah volumenya, 10 adalah lamanya waktu yang diharapkan untuk proses koagulasi, dan 1 adalah 1 ml larutan renet yang ditambahkan atau mikrobanya. Kalau dia camembert berarti penicillium camembert misal. Kemudian T-nya adalah waktu lamanya antara waktu penambahan renet ke dalam susu. Ini untuk tata cara secara umum. Ini langkah umum pasteurisasi susu yang akan diolah pada butir 2 suhu 65 derajat Celcius. Ini adalah proses pasteurisasi tadi. Kemudian setelah pasteurisasi dinginkan suhunya diturunkan sampai 40 derajat Celcius. Kemudian tambahkan kalsium klorida 25%. Tadi di keju Swiss kita lihat bahwa penambahan garamnya itu tidak di awal tetapi di belakang setelah pemeraman dalam beberapa hari direndamkan dengan larutan garam. Jadi tidak ditambahkan secara langsung tapi setelah kejunya jadi kemudian diperami. 2 ml per susu yang diolah dan larutan renet sebanyak sesuai dengan hasil pengujian aktivitas renet. Aduk dan diamkan sampai terjadi koagulasi atau penggumpalan tahu susu dengan sempurna dalam waktu 10-15 menit. Potong gumpalan tahu susu yang terbentuk dengan ukuran 3x3 cm dengan menggunakan pisau tangkai panjang. Panaskan kembali tahu susu yang telah dipotong pada butir 5 sampai temperatur 40 derajat Celcius agar cairan whey keluar sempurna. Whey berarti adalah protein kasar yang ada pada susu. Sehingga ketika whey telah dipisahkan, maka yang ada atau yang didapatkan hanya protein yang memang betul-betul memiliki kadar protein yang tinggi. Kemudian persiapkan alat cetakan keju. Lapisi dasarnya dengan kain penyaring, lalu tuangkan tahu susu ke dalam cetakan keju tersebut dan kemudian tekan selama 2-3 jam. Tadi kita lihat di pembuatan keju Swiss itu dengan menggunakan tekanan 4 bar. Selama hampir sekitar 6 jam, ada yang menggunakan 4 jam. Sampai sisa whey-nya keluar seperti cetakan keju yang digunakan. Dengan cara ini keju akan bagus. Kemudian rendam keju yang terbentuk dalam larutan garam jenuh selama 12-24 jam. Setelah perendaman dalam larutan garam, angin-anginkan pada suhu kamar selama 1 hari sampai terbentuk kulit pada permukaannya. Setelah kulit terbentuk, lapisi permukaan dengan parafin dengan cara mencelupkan ke dalam parafin cair. Nah, umum misalnya untuk penicillium untuk yang ini keju camembert itu harus atau dilapisi dengan parafin agar kejunya bisa bertahan lama. Setelah dilapisi parafin, peram keju tersebut pada suhu 3-4 derajat Celcius, kelembapan relatif 0% sampai 75% selama 6 bulan. Ini yang
berbeda. Ada yang menggunakan tadi 3 tahunan. Beberapa produk yang dihasilkan dari keju ini contohnya adalah tadi kita sebut bakteri bisa menggunakan Lactobacillus vulgaris. Ini umum bakteri yang ada pada keju atau hampir semua yang terdapat pada keju. Sementara jika bakterinya adalah bakteri Propionibacterium shermani, maka akan menghasilkan keju Swiss atau keju yang berlobang-lobang. Keadaan ini terjadi karena di dalam bakteri itu dia menghasilkan gas berupa karbon dioksida. Ketika dilepaskan karbon dioksida, maka karbon dioksida tertentu ini akan menghasilkan lubang-lubang sehingga menjadi keju berlubang. Kemudian ada jamur Penicillium roquefort atau disebut dengan keju Roquefort. Dan ada yang Penicillium camembert pada keju Camembert. Nah, bagaimana contoh pembuatan keju? Tadi kita sudah tonton keju Swiss. Sekarang kita coba menyaksikan bagaimana pembuatan keju Camembert yang awalnya ditemukan atau didapatkan di daerah Camembert, Prancis. Ini contoh karena adanya Penicillium roquefort yang membuat kejunya menjadi ini bagiannya putih, renyah dan lembut, dan sebagian juga mati atau disukai oleh beberapa negara tertentu di dunia. Sweet and creamy, Camembert holds a special place in the heart of cheese lovers. Today we're in Normandy, France, and we are in the village of Bermonville. We are visiting Les Cinq Frères, which is a local farm, to see how traditional farmhouse Camembert cheese is made. To be called Camembert, a cheese has to weigh at least 250 grams, be 10 centimeters in diameter, and have about 22% fat content. And it has to come from Normandy. This region in northern France is in fact where the cheese was born. Legend has it that it was first made in 1791 in the village of Camembert by Marie Harel, a farmer from Normandy, after a priest from Brie shared cheesemaking tips with her. Although Marie really existed, it's probable that the cheese originated a few centuries earlier, in the 12th century. But thanks to Marie and her family after her, Camembert started to be produced on a larger scale and gained popularity. Fast forward a few hundred years, the Normands still take great pride in it. Le Camembert, c'est du lait, du terroir et de l'authenticité. C'est un fromage qui est intimement lié, c'est-à-dire que le Camembert, c'est vraiment le fromage normand. C'est un fromage à pâte molle, où voilà, il y a une croûte fleurie tout autour, et c'est vraiment l'emblème de la Normandie, c'est le Camembert. Les Cinq Frères is a family-run farm that grows wheat, rapeseed, barley and other cereals. It makes 400 wheels of Camembert every day. Notre entreprise, elle est assez ancienne, c'est une exploitation familiale et donc elle appartenait à mon grand-père, ensuite à notre père et aujourd'hui avec mes 4 frères, on est 5 garçons. C'est pour ça qu'on a appelé le Camembert le 5 frères, c'est parce que voilà, on est une fratrie de 5 frères et qu'on travaille ensemble sur l'exploitation. It takes 2 liters of milk to make 1 wheel of Camembert. Before being transformed into cheese, the milk has to mature for a day. This allows microorganisms to flourish and to acidify the milk, so when rennet is added, the curd develops faster. Then the milk is ladled by hand 5 times every hour. Et donc on aperçoit que le caillé peut s'égoutter tranquillement, lentement, et voilà, c'est comme ça qu'on peut rajouter du caillé après dans les moules. On ne peut pas faire les 5 fois en même temps parce qu'il n'y a pas assez de place dans les moules pour verser les 5 louches d'une seule fois. Il faut être patient, il faut attendre 1 heure entre chaque louche pour laisser le temps au caillé de bien s'égoutter. After ladling, the cheese is salted and left to dry for 1 day. Ce sont des fromages qui sont jeunes, qui ont 1 journée, ils ont été faits hier et donc
Là, ils passent une journée dans cette salle-là pour sécher. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'avoir une surface bien sèche, qu'il n'y ait plus de lactosérum tout autour du fromage. Et donc, demain matin, je vais les retourner. Et donc là, en fait, on peut voir les 5 louches. Et donc ça veut dire que c'est une fabrication authentique, artisanale. Camembert ages for 4 to 5 weeks. This allows the fungus to grow all around the cheese and age it. Il y a un mélange de plusieurs flores pour faire le camembert, mais principalement au niveau de la croûte extérieure, on ajoute du géotrichum et du pénicillium. Et donc au début, elle est toute blanche, et plus le fromage s'affine, plus elle vieillit, et après le fromage il devient un petit peu marron sur les arêtes, sur le tour, et le fromage est aussi crémeux. Donc plus on avance dans le temps, plus le fromage il change un petit peu de couleur, quoi, il brunit et il est plus affiné, quoi. Traditionally, Camembert is packaged in paraffin paper and placed in a wooden box. Pourquoi on l'emballe dans une boîte en bois? C'est pour bien que le fromage il soit formé, et surtout que la forme du fromage elle reste jusqu'à la fin. Parce que plus le fromage il s'affine après, plus il est crémeux, il est un peu mou, et donc s'il n'est pas maintenu dans une boîte en bois, après il coule. Et donc c'est pas joli, on peut pas vendre ça. You may associate Camembert with a strong, stinky cheese smell. It's actually because of the milk used. C'est-à-dire que c'est du lait cru. C'est parce qu'on ne chauffe pas le lait, donc c'est toute la flore qui est dans le lait qui donne cette odeur un petit peu forte. Mais l'odeur est plus forte que le goût. C'est-à-dire qu'en goût, le fromage il est plutôt doux, il est crémeux, mais c'est lié au lait cru et au mode de fabrication. Et aussi à l'alimentation des vaches, parce que du coup, ce que les vaches mangent a une influence sur la nature du lait et donc l'évolution et le goût au final, quoi. Celui-là, il est assez jeune, il n'est pas encore complètement crémeux. Cette partie-là, elle est encore dure. Et donc, il faudrait attendre encore 2, 3 ou 4 semaines pour qu'il soit complètement crémeux. So this is the camembert that Charles just cut for us. Let's give it a try. Oh, it's nice. It's nice. I mean, to be honest, I'm not sure how you could wait 2 more weeks. It's really good. Biting into the outside part of the cheese, you start to get those like typical flavors of camembert. You get the gooiness, you get a bit of a sour aftertaste. You can taste more of the milk in here, and you can taste that it's raw milk. Maybe it's not as like creamy as you know, the one that I'm used to, that is like just the standard one I buy at the supermarket. But again, the flavors here are stronger. Like the flavors here are more robust, and actually, if you can see, there is some creaminess going on in here. Just by far the best one I've ever had, regardless of how much time it has been on the shelves. The popularity of the soft, creamy cheese has led Camembert-style cheeses to be made all over the world. France alone makes 360 million wheels of Camembert each year, and the cheese has become a symbol of French culture. It was used to feed French soldiers during World War I and even gave its name to the pie chart, which in French is called un diagramme en camembert. More and more dairies have started to pasteurize their milk for health and safety reasons, leaving only a few farmers in France still making it the traditional way, using raw milk, which is permitted in Europe but forbidden in the US. Les clients sont très attachés à l'origine géographique des produits, et donc c'est important de faire du camembert en Normandie. Et donc on peut faire du camembert ailleurs, mais ça n'a pas la même saveur, ça n'a pas le même goût. Et comme on réchauffe pas trop le lait, le camembert il a vraiment le goût de ce que les vaches mangent ici. Et donc le camembert qu'on fabrique ici à la ferme, il a un goût qu'on ne peut pas imiter. Voilà.